Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu lagi kita dalam dalam subjek tilawah Al-Quran tahun 4. Okay, sebelum kita memulakan pelajaran kita baca doa dulu ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami. Ya Allah, tambahkanlah kefahaman kami. Amin. Okay, jadi hari ini kita akan belajar, kita akan sambunglah mengenai kefahaman Al-Quran daripada surah Al-Takasur. Okay, jadi kita nak kenal dulu surah Al-Takasur ni. Okay ya. Surah Al-Takasur ni, yang pertama, dia merupakan surah Makkiyah. Kita dah belajar dah. Surah Makkiyah adalah surah, maksudnya surah Al-Takasur ni diturunkan di Mekah dan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Dan surah ni yang mengandungi 8 ayat. Ada 8 ayat sahaja ya. Okey, At-Takasur ni bermaksud bermegah-megah. Okay, jadi kita tengok tema umum surah ni. Okay, tema dia apa? Dia tentang apa kan? Secara keseluruhan dia nak cakap pasal sifat bermegah-megah dan beramal untuk dunia semata-mata. Maksudnya sifat manusia ni yang ada kat dunia ni, dia duk bermegah-megah dan dia beramal untuk dunia saja. Kan, dunia semata-mata. Maksudnya kan macam kita sebagai orang Islam kan, kita kena ada keyakinan kan, bahawa kita bukan hanya duduk di dunia saja, tapi kita akan mati dan akan duduk kekal selamanya di akhirat. Tapi ada manusia yang dia duk bermegah-megah kat dunia ni, dan dia rasa, dan dia seolah-olah macam dia nak duduk kat dunia saja. Dia tak fikir pun pasal akhirat. Jadi kita haraplah kita tak termasuklah dalam golongan ni kan. Okey, tema umum dia lagi, surah ni cakap tentang bermegah-megah dalam soal harta. Mengenai orang yang dia megah dengan harta dia, dengan anak pinak dia, anak-anak keluarga dia bangga kan. Lepas tu dia pengikut, macam ada ketua, dia bangga, dia ada pengikut. Dan kemuliaan, contohnya macam dia kemuliaan lah, dia seorang raja ke, menteri ke, dia bangga kan. Atau apa-apa je lah kan. Macam tak salah pun jawatan tu, tapi dia berbangga-bangga. Dia tak tunai tanggungjawab dengan baik pun, tapi dia berbangga dengan kemuliaan yang dia dapat tu. Sebenarnya kemuliaan tu bukan untuk kita banggakan, tapi untuk kita tunaikan tanggungjawab dengan baik kan. Contohnya macam kalau sekolah ni, kat sekolah ada yang jadi pengawas, ada yang jadi ketua kelas. Bukan kita nak tujuan nak untuk bangga-bangga dengan orang, ya akulah ketua kan. Macam aku tak mau dengar cakap pengikut. Kita nak orang semua dengar cakap kita je sebab kita ketua kan. Tak boleh lah macam tu kan. Macam berbangga lah. Padahal kita kena dengar juga pendapat orang bawah kita tu. Okey, lagi tema surah ni ialah orang yang lalai dari mentaati Allah Ta'ala. Maksudnya duduk kat dunia ni, dia lalai daripada mentaati Allah. Dia tak taat Allah. Dia kurang lah taat pada Allah kan. Sekarang kita tengok isi penting yang terdapat dalam surah At-Takasur ni. Okay, yang pertama, isi penting dia ialah mengenai sifat bangga diri dengan harta. Kan, bangga dengan hartanya yang banyak. Lepas tu bangga dengan anak pinak. Serta sahabat-sahabat handai. Macam dia ada anak pinak, family lah, family keluarga. Lepas tu ada sahabat-sahabat dia yang telah menyebabkan manusia leka dan lalai. Tak salah pun kan kita bergembira kan kadang-kadang dengan sahabat-sahabat kita, dengan keluarga kita, kan, dengan harta kita. Tapi jangan sampai kita lalai. Jangan disebabkan kawan-kawan tu, harta tu dengan keluarga kita, jangan disebabkan kita lalai. Contohnya kita duk berlawak, macam berlebihan lah, macam melawak dengan keluarga kita sampai kita tak solat, asyik main je kan dengan kawan-kawan kita ke, dengan adik-beradik kita ke, sampai lupa nak solat ataupun lupalah nak buat apa yang Allah suruh kan. Tak maulah lalai macam tu. Okey,
Lagi isi penting lagi yang terdapat dalam surah ni. Yang kedua, menyeru manusia. Dalam surah ni Allah menyeru manusia agar tidak leka dan lalai dalam membuat persediaan untuk ke akhirat. Allah kata Allah ingatkan kita, jangan kita leka. Kat dunia ni tak apalah kita duduk di dunia ni kan. Kita buatlah aktiviti kat dunia ni, tapi jangan sampai kita lupa nak buat persediaan untuk akhirat kita. Contohnya macam kita contohnya macam mak ayah kita bekerja. Tak apalah, boleh bekerja lah, tapi jangan sampai melupakan Allah. Jangan sampai tinggal solat. Macam kamu pun duduk kat rumah, macam ada banyak kerja sekolah kan. Tapi waktu solat kita kena berhenti untuk solat sekejap. Untuk solat lah. Jangan buat kerja sekolah je sampai lupa untuk solat ataupun buat apa-apalah yang lain kan, yang taat Allah kan. Okey. Yang ketiga ialah, isi pentingnya ialah apabila manusia bermegah dengan dunianya akan merosakkan diri di akhirat nanti. Bila manusia ni dia begah dengan dunia dia, kat dunia ni memanglah dia megah, dia rasa dia hebat kan. Tapi nanti dekat akhirat nanti akan rosakkan diri dia. Contohnya macam dia berbangga dengan harta dia kan. Dia berbangga dengan harta dia kan. Sampai dia lupa nak menderma, membantu orang yang susah. Nanti di akhirat nanti Allah akan tanya, harta yang Allah bagi kat dia buat apa kan. Dia hanya guna untuk diri dia saja. Jadi kat akhirat nanti dia akan mendapat balasan azab daripada Allah. Sebab dia tak dia tak memberi manfaat juga untuk orang lain. Allah bagi dia pinjam harta ni bukan untuk diri dia saja, tapi untuk kita juga membantu orang yang kesusahan juga. Okey, yang keempat, isi penting daripada surah At-Takasur yang keempat ialah jangan cintakan dunia hingga lupa akhirat. Jadi kat dunia ni kita janganlah hanya buat apa-apalah kat dunia ni sampai kita lupa akhirat. Sebab kita ni bukan hanya Allah, bukan hanya kita ni nak hidup selamanya kat dunia ni. Dunia ni sementara aja. Tapi nanti kita akan mati dan kita akan duduk di akhirat selama-lamanya. Dah tak mati dah kat akhirat nanti. Jadi sebab itulah jangan lupa duduk kat dunia ni. Jangan duk cinta dunia ni. Maksudnya cinta dunia tu macam duk kejar dunia je. Macam contohlah macam kalau cari duit je sampai tak ingat ada akhirat. Ataupun macam kamu apa-apa je lah yang kita buat kat dunia ni, jangan sampai kita lupa kehidupan kita ke akhirat nanti. Jangan lupa untuk cari bekalan lah maksudnya. Contohnya bekalan kat dunia ni, kita solat, kita berpuasa, apa semua tu sebagai bekalan lah ke akhirat kita nanti. Supaya nanti kita dapat pahala dan dapat masuk syurga lah. Bila kita buat apa-apa yang baik kat dunia ni, kita akan dapat pahala. Kan nanti Allah akan bagi nanti ganjaran dia, Allah akan bagi hadiah dia, iaitu syurga nanti lepas kita mati. Okey, pengajaran surah ni, apa yang kita dapat faedah daripada surah ni? Yang pertama, orang yang bermegah-megah dengan nikmat Allah akan menerima balasan azab di akhirat kelak. Kan? Orang-orang yang dia bermegah-megah dengan nikmat Allah. Maksudnya nikmat Allah, semua yang ada kat kita ni semuanya nikmat Allah. Kan contohnya nikmat kita ada anggota tubuh badan yang elok, yang tak cacat kan. Janganlah kita guna untuk, contohnya macam tangan, Allah bagi kita tangan. Janganlah guna untuk mencuri kan. Kalau kita bukan ni cakap pasal membengkah kan. Orang yang bermegah-megah ni, contohnya macam Allah bagi dia cantik. Allah bagi dia cantik ke, Allah bagi dia pandai ke. Janganlah kita duk megah-megah macam sombong-sombong dengan orang lain. Mungkin ada orang dia kurang sikit pandai. Kita ajarlah. Janganlah kita macam pandang rendah pada dia. Duk kata apalah kau ni tak, yang ni pun tak pandai. Macam kita merendah-rendahkan kawan kita. Padahal bagi pandai tu Allah yang bagi kita pandai kan. Tu adalah nikmat Allah. Jadi kalau kita megah-megah macam sombong lah kan, maksudnya nanti akan diazab di akhirat. Di akhirat nanti. Kan kalau ada dah kita terbuat kan, kadang-kadang kita nak kan, kadang-kadang biasalah syaitan kan dia suruh kita sombong kan. Kita minta ampun balik ke Allah sebelum kita mati.
Jadi inilah. Okay, inilah pengajaran dia. Okay, pengajaran yang kedua, sentiasa mentaati segala suruhan Allah. Iaitu kita perlu usahalah untuk sentiasa taat segala yang Allah suruh. Yang kita kena buat tu ni. Kan? Kebaikan kita boleh bacalah Al-Quran, apa yang Allah suruh, boleh baca hadis, kita dengar hadis Nabi, apa yang Allah nak kita buat kan. Okey, dan apa yang Allah nak kita tinggalkan. Okay, pengajaran surah yang ketiga ialah jauhkan diri daripada bermegah-megah dengan kemewahan dunia. Allah suruh jauhkan diri kita daripada memegah-megah dengan kemewahan dunia. Bukannya Allah kata tak boleh kaya, boleh. Malah sangat baik kalau kita boleh jadi kaya kan. Tapi janganlah sampai kita duk sombong. Sombong tu yang tak boleh. Sombong. Lepas tu tak tolong pun orang-orang yang yang lebih susah kan, guna untuk diri sendiri je. Yang tu kita kena jauhkan lah. Okey, yang keempat ialah, pengajaran yang keempat ialah kita hendaklah mengingati Allah dan ajaran Rasulnya. Iaitu kita kena ingat Allah lah. Ingat Allah selalu kat dunia ni kan. Bukannya asyik sibuk je dunia sampai lupa nak ingat Allah. Apa-apa yang kita buat kat dunia ni tak apa buat, tapi jangan lupa untuk ingat Allah. Okay, dan juga kita hendaklah mengingati ajaran Rasul. Apa yang diajar oleh Rasul kita, iaitu Nabi Muhammad SAW, adalah apa yang Allah wahyukan kepada Nabi. Maksudnya apa yang Allah suruh tu Allah bagi tahu pada Nabi melalui malaikat, dan Rasul pun sampai pada kita. Jadi apa yang Rasul sampai kepada kita tu ada sebenarnya datang daripada Allah lah. Okey. Jadi hari ini setakat ini sajalah yang kita belajar. Jadi kesimpulannya kita harap surah ni cakap pasal ni lah kan, bermegah-megah kan, sifat bermegah untuk dunia kan. Okey, jadi kita haraplah kita sama-sama lah cuba untuk berusaha meninggalkan sifat bermegah-megah ni kan. Andai kita perasan adanya sifat ni dalam diri kita, sifat megah-megah, sombong ni kan, kita kena minta lah pertolongan pada Allah macam mana nak buang. Kita kena usaha cari cara macam mana nak buang sifat yang kotor ni, sifat mazmumah lah, yang tak elok. Benda-benda yang tak elok ni daripada hati kita tu, orang panggil penyakit hati lah. Apa-apa penyakit pada hati tu kena buang lah. Macam kita ada penyakit kat badan kita, macam kita demam ke, kita usahakan cari ubat ke, minum air banyak ke kan. Kalau penyakit hati pun kita kena buang juga, tak boleh biar kan. Macam kita ada penyakit kat badan, kita makan ubat. Kalau penyakit hati, kita cari macam mana cara nak buang dia. Contohnya macam kalau kita rasa sombong, kita ingatlah balik